Satu, dua, tiga. Guys, Ramadan is coming. Okay guys, welcome back to my channel. Aku harap korang semua sentiasa berada dalam sentiasa positive mood, stay at home. Okay, kita dalam tak silap aku dalam beberapa hari je lagi untuk nak masuk Ramadan ni. So aku akan kongsi 7 tip untuk upkan mood Ramadan korang. Alright. So sebelum tu kita check balik diri kita. Okey, untuk Ramadan kali ni kita set betul-betul kita nak jadikan Ramadan kali ni mungkin lagi baik daripada Ramadan sebelum ni. Okey, sebab mungkin berjadi Ramadan yang tahun lepas kita mungkin lebih kepada suka tidur ataupun suka buat benda-benda yang buang masa je, just sekadar puasa je, lepas tu tak buat apa-apa. Okey, so kita target, kita tak nak jadi yang diri kita yang versi yang tahun lepas. Sebenarnya kita nak jadi yang version yang baru, yang mana betul-betul kita sentiasa up sampai ke penghujung Ramadan. Alright, untuk tip yang pertama, sentiasa melazimi solat taubat. Okey, sebab apa? Bila kita dah solat taubat apa semua, kita dah sentiasa membersihkan diri kita dari segi rohani dan jasmani kita, melazimi taubat supaya ni hati kita ni sentiasa bersih. Sebab apa? Bila hati bersih, kita nak buat satu ibadat ke apa benda pun, dia akan jadi kita sentiasa dalam keadaan tenang dan khusyuk, dan kita terhindar daripada segala perbuatan yang benda-benda yang melarurkan kita. Okey, kalau kita malas juga nak solat taubat, pasti kita sentiasa melazimi istighfar. Okey, ikutlah berapa kali sehari pun, 100 kali ke 10 kali, at least 10 kali sehari pun, dan lepas setiap kali lepas solat pun kita boleh sentiasa istighfar. Tips yang kedua adalah kita tingkatkan kualiti ibadat kita. Okey, macam mana kita nak tingkatkan kualiti ibadat kita? Iaitu dengan kita okey, sebelumnya contohlah macam dari segi kualiti ibadat kita setiap kali solat kita macam solat lewat waktu. Dalam solat kita sentiasa ingat benda luar, macam okey, aku ada kerja ni lepas ni, okey, aku nak buat benda ni. So maksudnya dalam solat kita tak betul-betul target dan khusyuk kita tu betul-betul pada solat. So masa ni lah kita nak betul-betul baiki kualiti solat kita. Kita pastikan sentiasa berjemaah dengan family kita ataupun rakan-rakan kita dekat yang mana yang duduk stay lagi kat hostel ke, boleh berjemaah dengan bolehlah berjemaah dengan geng-geng kita. Dan lepas tu kita sentiasa on time bila setiap kali solat waktu solat fardu ni. Tip yang ketiga, okey, tip yang ketiga ni iaitu kita melakukan ibadat tambahan. Okey, macam mana kita nak melakukan ibadat tambahan? Okey, first kali kita banyakkan solat sunat, seperti solat sunat duha. Bila kita daripada pagi lagi, kita sebelum subuh kita dah start dengan qiyamul lail apa semua, dengan tahajud, solat taubat apa semua. Dan bila start pada pagi, kita terus kepada solat duha dan seterusnya. Okey, sampai itu kita juga boleh fokus kepada target kita, itu dalam Ramadan ni berapa kali kita nak khatam Quran. Masa ni kita darus dengan family kita, ataupun dan untuk diri sendiri kita juga, kita kena setkan target kita betul-betul untuk Ramadan ni. Buat dalam sehari berapa kali kita boleh habiskan muka surat Al-Quran yang kita baca. Tips yang keempat, okey, iaitu kita kena kawal benda negatif. Macam mana kita nak kawal benda negatif ni? Iaitu dengan so, contohlah kita sebelum sekarang ni kita macam suka, kita banyak masa kosong dan kita banyak buat macam tengok movie, banyak main Instagram, WhatsApp. Okey, kita masa ni kita cuba kawal diri kita, kurangkan penggunaan, bukannya berhenti terus. Kalau kita berhenti terus ni yang macam satu gap yang mana kita wujudkan tu, kita stop terus. Macam kita sendiri puasa terpaksa. So dari situ kita cuba kurangkan sampai akhir, bila sampai separuh Ramadan kita cuba sedul-sedul dah hilangkan terus sampai akhir Ramadan. Okey, lagi satu yang jenis suka suka bersembang ke, suka membawang apa semua, boleh kau akan juga aktiviti. Seterusnya, tips yang kelima, iaitu yang ni biasa orang tak perasan tapi selalu buat, iaitu bila setiap kali berbuka ke apa semua, dia macam nafsu makan tu terlalu kuat, dan kita tidak boleh kawal. So bila membuat atau menyediakan juadah makanan tu, dia terlalu banyak sampaikan over limit dia. So di situ yang membuatkan
bila setiap kali berbuka je ada je yang individu yang membazir makanan. So di sini macam kata sifat membazir itu sendiri adalah amalan amalan syaitan. Berapa senang beta punya hati. Betalah yang digelarkan setan Aminur Rasyid. Bukan setan, syaitan, sultan. Maaf, Tuan Director. Seterusnya, yang keenam iaitu kita kena betul-betul merancang matlamat yang jelas. Okay, kita kena mempunyai matlamat yang jelas dalam setiap benda. Contoh untuk Ramadan kali ni kita kena betul-betul set betul target kita ni, iaitu kita nak jadikan Ramadan ni macam mana. Sebab biasa setengah orang ni bila datang je Ramadan, dia macam dia just lalu je. Maksudnya orang puasa dia puasa, tapi bila habis Ramadan tak ada memberi impact yang terhadap diri dia sendiri. Maksudnya dia sebelum Ramadan dan selepas Ramadan sama je. So rugi je kalau kita jadi orang macam ni. So lebih baik kita set betul-betul, okay, lepas Ramadan ni aku harap ada yang benda yang diri aku ni aku dapat perbaiki. Sebab itulah kita betul-betul set, okay, lepas Ramadan ni aku harap benda ni boleh tarbiyahkan diri aku ni menjadi ke arah yang lebih baik. Yang ketujuh, yang ni penting untuk pastikan daripada tips 1 sampai ke 6 tadi kita sentiasa berjalan, kita buatkan satu jadual untuk diri kita sendirilah. Kita set betul-betul jadual kita tu harian kita daripada 1 Ramadan sampai ke 30 Ramadan tu. Sebab apa? Sebab bila kalau tanpa jadual ni, dia macam bila kita set je dalam diri kita sendiri ni, macam lama-lama kita tak akan kita semangat pada awal pusingan pertama je, macam 10 hari pertama, 15 hari pertama. Lepas tu bila dah masuk 15 hari kedua, kita dah mula mood Ramadan kita tu dah hilang dan fokus kepada raya. I'm tired, boss. Tired of being on the road, lonely as a sparrow in the rain. Okey, sebab itulah pentingnya jadual ni, dia macam sentiasa menjadi satu reminder untuk diri kita sendiri ni, supaya sentiasa mood kita tu sentiasa menaik sampai ke penghujung Ramadan. Okey, so setakat tu saja untuk 7 tips ni. So setakat tu je untuk video kali ni. Kalau korang suka, rasa bermanfaat, korang boleh tekan thumbs up dan jangan lupa subscribe. Okey, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.